Jadi persoalan di sini ialah Allah menggunakan lalat. Boleh atau tidak kalau Allah nak guna binatang lain? Boleh pun, tak ada masalah. Kerana semua adalah makhluk Allah. Tapi apa signifikan digunakan lalat? Kerana bagi kita manusia, lalat ini ialah seekor binatang yang kecil. Binatang yang hina. Tempat lalat biasa ni tempat bau wangi-wangian ke tempat-tempat sampah dan kotor. Lalat ni biasa disinonimkan dengan tempat-tempat yang kurang elok, sampah, bau tak enak, bau tak sedap, kecil lagi, hina lagi. Di sini Allah bagi perumpamaan nak cakap walaupun lalat tu kecil, lalat tu hina, lalat tu duduk tempat yang busuk, tapi sekecil-kecil dan sehina lalat pun kalau suruh berhala hak kamu sembah, hak kamu seru buat pun tak mampu nak buat. Tak boleh nak buat. Gagah macam mana tara pun tak boleh nak buat. Apatah lagi Allah cabar dalam bentuk sindiran, sinis kat mereka. Kalaulah sekok berhala kamu tak mampu nak buat, biar mereka bergabung pun tak apalah, pakat sama-sama mereka. Ambil berhala kat sini sekok, berhala kat sini sekok, berhala kat sini sekok, bergabunglah. Bahkan kalau semua berhala atas muka bumi nak bergabung pun, don't worry, tak ada masalah. Janji mampu buat seekor lalat. Agak-agak mampu tak? Tak akan mampu. Tu hak kaku, hak jamat. Jamat ni maksud benda-benda yang kaku. Kalau suruh kita hak hidup, hak ada kecerdikan, hak ada kepandaian, hak ada kebolehan, hak ada kecerdasan ni, suruh buat seekor lalat, mampu ke tak mampu? Tak mampu. Walaupun konteks yang sama, kita menghimpunkan semua saintis kita. Kita menghimpunkan semua akademik kita. Kita menghimpunkan semua orang-orang yang cerdik. Berhimpun ni kita nak buat apa ni? Kita nak buat lalat sekok ya. Mampu ke tak mampu? Tetap juga tidak mampu, tuan-tuan. Yang mampu dibuat hari ni apa? Oleh geng-geng tentera negara-negara tertentu. Mereka boleh juga buat lalat. Lah ni banyak dah buat robot kecil. Dia buat robot kecil lalat, dia buat robot kecil apa ni? Orang Kelantan dia bagi tuyuk tu, pepatung. Dia buat pepatung, dia buat robot kecil nyamuk. Itu bukan untuk apa? Mereka gunakan robot-robot kecil ni, mereka bubuh kamera dalam tu. Tujuan dia dalam militeri ketenteraan ni untuk tujuan pemantauan kawasan tertentu. Kita nak trace kawasan-kawasan musuh. Kita nak tahu dan menjejaki musuh. Maksudnya dia guna untuk militeri. Tapi takat tu je boleh buat. Mungkin habis bateri, kong bateri, jatuh jugalah. Tapi keupayaan dia nak cari macam lalat ciptaan Allah memang tak akan mampu. Tuan-tuan, kalau kita ada sedikit masa, bukalah bahan-bahan bacaan. Kita nak ambil tahu. Bila kita baca tentang lalat ni, sekurang-kurangnya ada yang menyebut beberapa perkara. Walaupun dia kecil, dia hina, tapi ada keistimewaan dia. Pertama ni dari sudut keupayaan lalat ni terbang. Lalat ni bila dia terbang, tak kiralah berapa aras dia punya kelajuan tu, dia bila-bila masa saja boleh mengubah arah dan haluan dia tanpa sedikit pun mengurangkan kelajuan dia. Maksudnya dia lari, dia terbang tu dengan kelajuan tertentu. Kalau dia nak ubah arah secara sekejap saja, dia kata nak pergi kok ni, nak pergi kok ni, nak pergi kok ni, nak pergi kok ni, tanpa sedikit pun mengurangkan aras kelajuan dia. Kita bawa motor, kita bawa kereta, laju juga. Tapi laju 200 tu, kalau suruh corner ziap macam tu boleh tak? Tak boleh. 200 sampai time corner depan airport tu, 20 juga nak corner. 20, barulah tekan 200 balik. Dia tak mampu nak ziup terus. Ada juga binatang lain mungkin boleh buat ubah terus. Tapi mungkin keupayaan aras kelajuan mereka menjadi sedikit rendah. Berbeza dengan lalat, dia boleh tukar arah tu. Sak ke atas, sak ke bawah, sak ke tepi tanpa mengurangkan aras kelajuan dia. Itu keistimewaan lalat satu. Yang kedua, lalat ni dia hebat apa? Pada mata dia. Bila ahli-ahli sains kaji pada kanta pada mata lalat ni, kita nampak hak asasnya macam ada dua tombol, dua. Tapi dalam tu, sesetengah lalat, dalam mata dia mampu mencapai 5,000 lensa hak kecil-kecil.
Diagram dia bentuk 6 segi. Maksudnya dalam hak besar 2 biji ni, kalau sesetengah lalat tak semua sama. Setengah-setengah lalat ada 5,000 lensa-lensa kecil. Yang mana sifat lensa ni, bila mereka suluh tu, mereka boleh nampak sesuatu dengan lebih besar dan jelas. Walaupun dia tu kecil. Lalat tu sendiri kecil dah, tuan-tuan bayang. Hak 2 tompok tu pun dah kecil. Bayangkan dalam hak kecil tu ada 5,000 lensa hak kecil. Tapi walaupun kecil, keupayaan dia melihat tu lagi terang, lagi jelas, lagi besar. Allah bagi pada dia. Bahkan ada saintis menyebut kemungkinan hak gelembung dia tu, dia bukan setakat boleh tengok ke depan, tapi boleh juga tengok sisi belakang dia. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga ialah pan penyedut dia. Hak duduk depan dia tu, mulut dia tu. Mulut ni dalam istilah sains disebut proboscis. Dia guna untuk apa? Dan dia berbeza dengan binatang lain ialah biasanya binatang-binatang atau haiwan lain kalau dia nak cerna makanan, biasa makanan kena masuk dalam mulut dulu. Macam kita kena kunyah, kena gigit, kena ngap-ngap binatang lain pun sama. Tapi lalat ni dia mencernakan makanan di luar tubuh badan dia. Di luar lagi, dengan cara apa? Misal kata ada satu ketui makanan yang kecil, lalat tu akan pergi situ, dia akan keluarkan sejenis cecair khusus daripada belalai dia tadi, dan cecair tu bila kena makanan hak jenis keras ke kental ke tu akan jadi lembut, lembik sesuai dengan keperluan dia untuk dia sedut balik. Jadi bukan kata pi tu prap sedut terus dak. Dia pi, dia tengok condition benda tu keras ke lembut ke macam mana, dia pun akan tumpahkan cecair tersebut. Cecair itu akan jadi lembik, akan sesuai ikut pemakanan dia. Nanti dia akan sedut pelan-pelan. Dia akan sedut pelan-pelan. Itu diceritakan oleh beberapa ahli saintis tentang keistimewaan lalat. Walaupun kita anggap sebagai manusia ni lalat kecil, lalat hina, tapi dia tetap ada keistimewaan dari sudut penciptaan Allah Subhanahu wa taala pada dia.